الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan ulumul hadis, dan kita berhenti pada bab ataupun pada tajuk ziyadatus siqah hari tu kan, pertambahan perawi yang siqah. Betul? Yang mana disebut oleh Ibn Hajar ziyadah ataupun tambahan perawi hadis hasan dan perawi hadis sahih ni diterima selagi mana dia tidak menafikan riwayat orang yang lebih kuat daripada dia. Jika tambahan itu ataupun jika hadis itu menyalahi ataupun menyanggahi riwayat orang yang lebih kuat daripada dia, maka yang kuat itu dipanggil mahfuz, yang menyanggahi yang agak kurang kuat itu dipanggil syaz. Boleh? Ke kita belum masuk lagi mahfuz dengan syaz? Orang mustaqim agak, masjid mustaqim agak allergic sikit dengan istilah mahfuz ni. Maksud dia, bila kita ada satu hadis, bukan satu lah, maksudnya kita berbicara tentang satu hadis yang mana hadis ini datang daripada guru yang sama, cuma anak murid guru ni berbeza-beza pendapat dalam meriwayatkan hadis daripada guru tu. Maka bila kita tengok ada perbezaan, anak murid yang ni riwayat daripada guru dia macam ni, anak murid yang seorang lagi riwayat daripada guru dia dengan cara macam ni. Kadang-kadang perbezaan itu dalam sanad. Contoh dia, katalah ada anak guru nama dia Qatadah contoh, riwayat daripada Anas bin Malik daripada Nabi, yang mana Qatadah ni ada ramai anak murid. Ada seorang anak murid dia riwayat daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi, Nabi bersabda sekian. Boleh faham? Okay. Ada seorang lagi anak murid yang bernama Sabit, yang mana Sabit ni dia riwayat daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik. Perkataan Anas sendiri dia tak sandar kepada Nabi. So berlaku percanggahan, perkataan yang sama, tapi seorang anak murid riwayat daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi. Anak murid yang lain dia menyanggahi riwayat tu, dia tak sebut benda ni daripada Nabi. Maka berlaku percanggahan. Orang hadis dia akan tengok mana satu yang betul ini. Yang betul ini perkataan tu perkataan Nabi ke perkataan Anas? Alah ustaz, sama je kot. Tak boleh. Kerana kalau ia perkataan Nabi, maka dia menjadi sumber hukum. Kalau dia adalah perkataan Anas, maka perkataan Anas bukan perkataan Nabi. Yang mana perkataan Anas mungkin ijtihad dia, pandangan dia, yang kita tak wajib untuk terima kalau itu pandangan sahabat.
Maka bila berlaku percanggahan macam tu, hadis yang sama, madarnya sama, puncanya sama daripada Qatadah. Bila berlaku percanggahan macam tu, maka ulama hadis dia akan selesaikan. Dia akan cari petunjuk, dia akan cari qarinah. Qarinah ni maksud petunjuk. Petunjuk nak cari mana satu yang betul. Dan petunjuk yang paling glamour ialah dia cari perawi yang ingatan dia paling kuat dan paling kukuh. Anak murid kanan Qatadah siapa? Contohnya kan? Maka dia cari anak murid kanan Qatadah. Dia ambil riwayat yang tu. Maka bila mana dah diputuskan riwayat tu, katalah riwayat Sabit yang betul, riwayat Hisham tak betul, riwayat Hisham dikira agak kurang. Hisham ni bagus, tapi Hisham tak sekukuh Sabit contohnya kan. Maka pada masa itu riwayat Sabit itu dipanggil sebagai mahfuz. Riwayat Sabit tu dipanggil sebagai mahfuz kerana riwayat Sabit itulah yang terpelihara, yang dipelihara, maksudnya yang diingati dengan baik. Manakala riwayat Hisham, walaupun Hisham tu siqah, tapi Hisham nak lawan dengan Sabit, Sabit kuat lagi, maka riwayat Hisham tu dipanggil syaz, ganjil, kerana dia menyalahi riwayat yang orang yang lebih kuat daripada dia. Bahkan kadang-kadang bukan hanya lebih kuat, kadang-kadang seorang perawi meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan majoriti perawi yang siqah. Siqah ramai, dia seorang-seorang ganjil daripada orang lain, maka riwayat dia dipanggil sebagai syaz, ganjil. Sebab itu kita tak boleh pukul rata hadis dhaif boleh pakai, hadis dhaif boleh pakai. Sebab dalam kes ini, hadis dhaif ini dhaif berat, kerana dia menyanggahi riwayat yang lebih sahih daripada dia. Kalau kita nak pakai riwayat yang dhaif ni, kita dah membuang riwayat yang lebih sahih. Maka syaz tak boleh pakai langsung. Syaz tak boleh pakai langsung. Pasal apa tak boleh pakai langsung? Kalau kita pakai yang syaz, kita telah menolak riwayat yang mahfuz. Nampak kan? Itu satu. Kata Ibn Hajar. Kemudian kata Ibn Hajar, wa ma'ad dha'fi farrajih al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar. Kalau berlaku percanggahan di antara perawi hadis sahih dengan perawi hadis dhaif. Kita tengok dalam bahasa Melayu dia kata, jika dalam hal yang mana perawi yang lemah, iaitu dhaif, itu bercanggahan dengan perawi yang siqah, yakni perawi hadis sahih, maka hadis yang rajih, hadis yang betul itu dipanggil ma'ruf, dan hadis yang ditolak itu dipanggil mungkar. Mungkar ni ada banyak makna, ni antara salah satu makna mungkar. Nampak? Hadis mungkar ialah hadis perawi dhaif menyanggahi riwayat perawi hadis sahih. Macam tadi, katalah seorang perawi sahih riwayat daripada Ausajah, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi. Ada seoranglah perawi dhaif, dia riwayat dengan cara yang berbeza. Dia riwayat daripada Ausajah, daripada Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas. Oleh kerana dia itu dhaif dan dia menyanggahi riwayat orang yang lebih kuat ingatan daripada dia, dahlah dia tu dhaif. Kalau duk seorang-seorang pun tak diterima. Tiba-tiba dia pergi menyanggahi riwayat orang yang lebih sahih daripada dia, maka riwayat dia dipanggil mungkar. Riwayat yang betul tu dipanggil ma'ruf. Kenapa ma'ruf? Ma'ruf maksudnya dikenali. Maksudnya riwayat tu dikenali dengan cara ni yang betul ini. Yang tadi tu mungkar. Maksud mungkar tu yang diingkari, yang tak dikenali. Tapi sebenarnya tuan-tuan, sekejap, minum, suara dah tak ada ni. Bismillah.
sebenarnya apa yang disebut oleh Ibn Hajar ini, kita kena tahu Ibn Hajar ni ulama kurun ke-9 Hijrah. Lewat lah. Apa yang disebut oleh Ibn Hajar ini sebenarnya adalah metod mutaakhirin, ulama yang terkemudian. Tapi kalau kita semak kitab-kitab ilal yang awal-awal, kitab-kitab ulum hadis yang awal, kitab-kitab riwayat yang awal, macam kitab ilal Ibn Abi Hatim, ilal hadis yang ditulis oleh Ibn Abi Hatim. Kalau kita tengok kitab ilal Ad-Daraqutni, ilal hadis yang ditulis oleh Ad-Daraqutni, ataupun kalau kita semak kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal yang ditulis oleh Ibn Adi Al-Jurjani, semua kitab-kitab yang awal ni mereka tidak membezakan sangat antara hadis syaz dengan hadis mungkar. Lebih kurang sama je. Maksud hadis mungkar ni hadis yang telah berlaku kesilapan dalam riwayat, dan hadis yang tidak dikenali lah oleh para huffaz salaf. Dan hadis syaz ni jarang disebut. Perkataan syaz tu jarang disebut oleh ulama hadis yang awal. Jarang sangat. Yang sebut pun antaranya Al-Khalili, sekadar yang kita tahu, dan juga Imam Syafi'i, dan juga Al-Hakim kalau tak silap saya. Selain daripada tu jarang disebut oleh ulama-ulama hadis yang awal. Daraqutni tak sebut perkataan syaz. Abu Hatim Ar-Razi tak sebut perkataan syaz. Mereka suka menyebut perkataan mungkar. Maka sebab itu sebenarnya mungkar dengan syaz ni lebih kurang sama. Tapi oleh kerana Ibn Hajar yang digelar sebagai Amirul Mukminin, yang kitab dia banyak dalam hadis, dia buat satu istilah yang bagus. Dia bezakan syaz satu istilah, mungkar satu istilah. Saya kira kita bolehlah guna untuk membezakan riwayat ini. Kalau perawinya perawi hadis sahih, telah melakukan kesilapan dalam riwayat dengan menyanggahi riwayat orang yang lebih kuat daripada dia, kita panggil syaz. Supaya nak bezakan, kerana orang di zaman akhir ni tak apa nak kenal dah ilmu hadis, dah tak apa nak kenal dah perawi hadis. Tapi bila kita baca buku-buku ulama hadis yang awal, kita jangan tafsir dengan makna yang disebut oleh Ibn Hajar ni, nanti kita keliru. Kerana kadang-kadang perawinya siqah, tiba-tiba Abu Hatim kata hadza hadisun munkar, ni hadis mungkar. Kita cek tengok, tak ada perawi dhaif pula ni. So kita faham, mungkar di sisi ulama hadis yang awal merangkumi hadis syaz. Tu kita kena tahu. Tu kena semat dalam kepala. Serupa macam bila kita baca perkataan mursal. Mursal, nanti kita akan jumpa perkataan mursal di sisi ulama hadis yang terkemudian. Maksud dia apa? Hadis yang tabi'in terus riwayat kat Nabi tanpa perantaraan sahabat. Hadis mursal di sisi ulama hadis yang akhir ni, tabi'in yang tak pernah jumpa Nabi pergi riwayat daripada Nabi. Maka hadis itu dianggap sebagai dhaif kerana ada gap di antara tabi'in dengan Nabi. Boleh jadi sahabat, boleh jadi tabi'in lain dan sahabat. Oleh kerana ada kebarangkalian tabi'in lain yang menjadi perantara, maka riwayat mursal ditolak oleh majoriti ulama hadis. Tapi itu mursal itu yang dengan makna tabi'in riwayat daripada Nabi secara direct, itu makna di sisi ulama hadis yang mutaakhirin, ulama hadis yang terkemudian. Tapi kalau kita baca kitab-kitab ulama hadis yang awal macam Daraqutni, macam Ibnu Hibban, mereka sebut perkataan mursal. Abu Hatim juga Ar-Razi, mereka sebut perkataan mursal. Mereka tidak maksudkan perkataan mursal itu seperti mana yang difahami oleh ulama hadis mutaakhirin. Mereka maksudkan dengan mursal itu semata-mata hadis yang sanad dia terputus. Tak kiralah putus belah mana pun, dia lebih umum daripada mutaakhirin. Cuma saya tak tahulah, saya adalah orang yang setuju dengan seruan untuk kita kembali kepada metodologi mutaqaddimin dalam penilaian hadis. Saya setuju. Kerana masa saya buat PhD hadis, saya kena belajar 2 subjek ilal hadis. Subjek ilal yang pertama tu master, peringkat master, kerana master di UIA tak ada subjek tu. Dan di Malaysia ni tak diajar subjek ilal hadis. Tak diajar. Jadi bila saya pergi ke Jordan buat PhD, dia tengok dalam transkrip saya tak ada subjek ilal, yang mana orang hadis mesti wajib belajar ilal. Orang mengaji hadis tak mengaji kitab ilal, aib.
Aib. Dia macam orang belajar fiqh tak mengaji usul fiqh. Ni kitab mustalah hadis ni, Nukhbatul Fikar ni, bukan untuk orang hadis sebenarnya. Bukan untuk orang yang pengkhususan hadis. Dia untuk orang awam yang nak faham istilah. Sebab tu saya baca pada tuan-tuan. Sebab kitab ni ringkas. Kata Ibn Hajar sebut dalam muqaddimah dia kan, sebahagian daripada sahabat saya minta untuk saya ringkaskan ilmu hadis. Kita baca kitab ni pada orang awam pun ada orang marah. Nukhbatul Fikar untuk orang awam. Itu nak baca apa? Nak baca Ilah Daraqutni? Lagi pening kepala. Untuk kepala gerinding kita tak faham. Ni memang untuk orang awam lah. Sebab dia ringkas. Jadi saya belajarlah 2 subjek. Konon kita dah ada master hadis, dah ada tesis, masuk kelas ilal tuan-tuan. Menangis. Tak faham. Pening. Menyesal pergi Jordan. Kenapalah aku pilih nak belajar kat sini kan? Pening kepala aku. Alhamdulillah. Lama kelamaan bolehlah. Bolehlah kita faham apa yang dimaksudkan dengan ilmu ilal. Jadi bila kita membaca kitab-kitab tatbiq, aplikasi ilmu hadis dalam kitab-kitab ilal ni, kita kena ingat yang kita nak kembalikan umat ialah kita kena kembali kepada penilaian ulama hadis, metodologi ulama hadis mutaqaddimin. Bukan kita pegang kalam mutaqaddimin tu macam kalam mutaqaddimin tu maksum, bukan. Kita pegang method, bukan pegang literal. Ada beza. Ibn Rajab Al-Hambali mutaakhirin kurun ke-8. Tapi metod dia metod mutaqaddimin. Apa metod mutaqaddimin? Metod mutaqaddimin ni metod ilal. Melihat kepada illah. Setiap hadis tak boleh nak buat kaedah. Kena tengok setiap hadis itu ada dia punya cara kritikan dia yang tersendiri. Sebab tu dalam bulan lepas kita bincang kan, ziyadah siqah ni diterima ke ditolak? Tak boleh kata diterima secara mutlak dan tak boleh kata ditolak secara mutlak. Kena tengok setiap hadis tu ada perbahasan sendiri. Kerana we are dealing with human being. Kita berinteraksi dengan manusia. Yang mana manusia ni sekukuh mana pun, dia akan buat silap dalam satu-satu keadaan. Kita bukan macam komputer. Manusia, perawi hadis bukan macam komputer. Siqah, sahih. Tak. Kadang-kadang siqah, syadz. Tadi kita bincang kan? Perawi hadis sahih, riwayat benda yang bercanggahan dengan orang yang lebih sahih daripada dia. Sebab tu orang kata kat saya, Ustaz, kenapa tak buat satu software, kita masuk je nama perawi, terus keluar keputusan. Macam orang buat e-zakat, orang buat e-pusaka. Kan ada orang buat e-pusaka, e-zakat. Tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat, Ustaz? Software, senang. Masuk je nama perawi tu. Jadi kita dah tahu perawi tu siqah ke tak. So kalau siqah ni maksud perawi hadis sahih lah. Siqah, keluar sahih. Tak betul. Kerana siqah pun ada silap. Kadang-kadang dia tersilap menyanggahi riwayat yang lebih sahih daripada dia. Maka sebab itu kita tak boleh buat software hadis. Tak boleh buat. Cuma bila kita nak baca kitab-kitab mutaqaddimin ni, saya kena ingatkan kepada diri saya dan juga tuan-tuan, kita jangan terkesan sangat dengan metod mutaakhirin ataupun dengan istilah mutaakhirin. Kita kena faham bahasa mutaqaddimin. Bahasa ulama hadis yang awal ni agak berbeza dengan ulama hadis yang akhir. Kalau Abu Hatim sebut mursal, tak sama macam mutaakhirin sebut mursal. Kalau Abu Hatim sebut hasan, tak sama macam mutaakhirin sebut hasan. Mutaqaddimin yang awal sebut hasan, tak sama macam ulama yang akhir sebut hasan. Tapi bila kita menyeru kepada metodologi mutaqaddimin, bukan bermakna kita nak meruntuhkan binaan mustalah hadis yang telah dibina oleh ulama mutaakhirin. Dengar elok, ni orang yang belajar hadis, ni untuk orang yang mutakhasis lah. Yang tak mutakhasis tak faham apa benda ustaz ni sebut ni kan?
bila kita menyeru kepada metodologi mutaqaddimin dalam penilaian hadis, bukan bermakna kita nak meruntuhkan istilah mutaakhirin. Kita tahu kan, mutaakhirin ni dia ada istilah yang khas. Tadi saya sebut syaz, munkar ni Ibn Hajar dia bezakan, Imam Syafi'i antara orang yang bezakan. Tapi majoriti mutaqaddimin mereka tak bezakan. Munkar dengan syaz bagi mereka sama. Bahkan sangat jarang mereka sebut perkataan syaz. Munkar dengan syaz pada mereka sama. Tapi bila mana ulama mutaakhirin dah buat pembezaan untuk memudahkan orang untuk faham, so kita jangan robohkan binaan itu. Kita cuma bagi tahu kalau baca kitab mutaqaddimin kena hati-hati dalam bab ni. Kena hati-hati dalam bab ni kerana mutaqaddimin dia ada bahasa dia sendiri. Begitu. Baik. Boleh ke? Wal fardun nisbi in wafaqahu fahuwa al mutabi' wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid wa tatabbu' turuq lidzalika fahuwa al i'tibar. Dia kata, jika salah seorang perawi ada yang meriwayatkan hadis yang hampir sama dengan sebuah hadis tafarrud nisbi, iaitu hadis yang mempunyai satu sanad sahaja secara nisbah kepada seorang imam, maka perawi tersebut dikenali sebagai mutabi'. Bila ada seorang riwayat daripada seorang syekh, ada seorang perawi riwayat daripada seorang syekh, riwayat daripada sahabat, riwayat daripada Nabi. Mula-mula jumpa dia seorang. Kerana zaman riwayat kan, kita tahu hadis tu datang daripada jalur dia saja. Lepas daripada tu kita jumpa satu lagi jalur, yang mana jalur itu pun berkongsi guru. Berkongsi guru dengan yang tadi tu. So dia jadi dua lah. Satu dia. Riwayat daripada syekh yang sama, daripada sahabat, daripada Nabi. Maka yang menyokong riwayat tu, dua orang ni yang sokong sama sendiri ni dipanggil mutabi'. Mutabi'. Kenapa mutabi'? Kerana dia berkongsi guru yang sama. Tapi dia mutaba'ah ni dia ada dua jenis. Satu mutaba'ah qasirah, satu mutaba'ah tammah. Mutaba'ah tammah kalau berkongsi guru yang sama. Mutaba'ah qasirah kalau tak berkongsi guru yang sama, dia berkongsi pada guru, mungkin pada sahabat yang sama. Itu tak apalah, yang tu untuk orang hadis. Tapi nak ceritanya, kalau ada sokongan, kita panggil mutabi'. Mutabi'. Okey. Tapi kalau hadis itu dia kata, jika ada sebuah matan yang hampir sama dengan sebuah hadis tafarrud nisbi, iaitu hadis yang mempunyai satu sanad saja secara nisbah kepada seorang imam, maka matan tersebut dikenali sebagai asyahid. Kalau matan, ada satu matan kita jumpa, matan ni teks. Satu teks kita jumpa daripada sahabat yang lain menyamai riwayat sahabat yang lain, maka riwayat antara sahabat tu dipanggil syahid. Tak panggil mutabi'. Mutabi' ni daripada sahabat yang sama. Kalau syahid, sahabat lain, tapi hadis maksud sama. Macam hadis berkenaan dengan niat. Hadis daripada Umar, innamal a'malu bin niyat. Itu daripada Umar. Kemudian ada hadis daripada Aisyah, summa yub'atsuna ala niyatihim. Juga berkaitan dengan niat. Maka Aisyah menjadi syahid bagi Umar, Umar menjadi syahid bagi Aisyah. Kerana dua hadis berbicara tentang tajuk yang sama, tapi datang daripada jalur yang berbeza. Macam ada hadis Nabi sebut, inna aqwaman bil Madinah ma salaktum syi'ban wala wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Nabi kata di Madinah ada kaum yang mana sebelum ini kamu tak merentah mana-mana jalan ataupun lereng bukit, melainkan mereka akan bersama dengan kamu, tapi mereka tak bersama dengan kamu pada hari ini kerana mereka ditahan oleh keuzuran. Hadis ni riwayat daripada Jabir pun ada, daripada Anas bin Malik pun ada. Hadis yang hampir sama. Hadis maksud sama. Maka Anas menjadi syahid untuk Jabir, Jabir menjadi syahid untuk Anas. Untuk apa kita nak tahu mutabi' dengan syahid ni? Adalah untuk menguatkan hadis. Ini penting untuk menguatkan hadis. Contohnya bila ada seorang perawi yang daif, riwayat daripada seorang syekh
daripada sahabat, daripada Nabi, dia daif ringan. So kita tak boleh nak sahihkan riwayat dia kerana dia tidak ada penyokong. Tiba-tiba ada perawi daif yang juga sama level dengan dia, daif juga, daif ringan, sokong dia. Maka sokongan itu memberikan kekuatan. Sokongan tu memberikan sedikit kekuatan. Hadis yang asal menjadi daif ringan bila ada sokongan, dua perawi daif riwayat benda sama. Jarang silap ni sama. Kalau dua orang silap, kita tak boleh kata kesilapan tu sama. Macam jawab ketat exam kan, jawapan salah, tengok sama je skrip dulu, tapi salah, dah tentulah meniru. Kan? Dah tentulah meniru. Jadi perawi yang daif ni kita tak boleh kata dia meniru kerana dia tak kenal sama sendiri. Jadi oleh kerana dia tu riwayat benda yang sama dengan orang yang satu level dengan dia, dan dia bukan pembohong, bukan pencuri hadis, maka kita kata kebarangkalian untuk dia lupa dan dia silap itu dapat dikurangkan. Dikurangkan. Maka dia terangkat daripada dhaif ringan menjadi hasan li ghairi. Nampak kan? Kalau hadis perawi hadis hasan, riwayat satu riwayat disokong oleh perawi hadis hasan juga, maka hasan li zatih terangkat menjadi sahih li ghairi. Nampak? Kalau perawi hadis hasan li zatih menyokong riwayat perawi dhaif yang ringan, hasan li zatih naik pangkat tak? Tak naik pangkat, dia kekal. Tapi yang dhaif naik pangkat menjadi hasan li ghairih. Kalau perawi hadis sahih menyokong riwayat perawi hadis hasan li zatih, perawi hadis sahih punya riwayat terangkat tak? Tak terangkat, dia kekal. Tapi riwayat perawi hadis hasan tadi terangkat menjadi sahih li ghairih. Itu kaedah dia. Dia akan mengangkat yang rendah, tapi yang tinggi akan kekal. Dengan syarat mutaba'at ni ataupun penyokong ni, syarat dia mesti dhaif ringan. Paling busuk lah orang kata dhaif ringan, paling rendah. Kalau perawi itu perawi dhaif yang berat, perawi itu dhaif yang berat, contoh macam perawi matruk ataupun perawi dajjal, perawi pendusta, kalau dia sokong riwayat pendusta yang lain, kekal. Walaupun Al-Imam Suyuti mengatakan kalau perawi hadis mungkar menyokong perawi hadis mungkar dengan mungkar tak angkat. Yang tu pendapat Suyuti yang ganjil, yang tak dipegang oleh majoriti ulama hadis. Suyuti ada sebut, kita tak nafi. Memang Suyuti ada sebut. Al-Imam Suyuti, dia ada sebut. Dia kata kalau mungkar bertemu dengan mungkar, maka menambah kekuatan, boleh terangkat status. Majoriti ulama tak setuju. Bahkan Imam Ahmad kata al-munkar abadan munkar. Hadis mungkar selama-lamanya mungkar, tidak akan terangkat. Ini kata Imam Ahmad. Bahkan kalau perawi yang berdusta menyokong riwayat perawi yang pendusta, dia tak bertambah kekuatan, melainkan dia menambah kelemahan. Kerana confirm mereka berpakat untuk berbohong. Sebab sama-sama bohong kan, mesti ada pakatan pembohong. Macam virus tambah virus, dia tak kuat, dia tambah teruk penyakit. Baik. Dan dia kata perbuatan mencari asyahid dan al-mutabi' dan perbuatan memeriksa sanad-sanad untuk perkara ini dikenali sebagai al-i'tibar. Al-i'tibar tu ialah perbuatan mencari penyokong untuk hadis. Proses tu kita panggil i'tibar. Okey. Kemudian kita masuk pada tajuk yang baru. Kata Ibn Hajar, summal maqbulu in salima minal mu'aradah fahuwal muhkam wa in 'urida bimithlihi fa in amkana al-jam'u fa mukhtaliful hadis aw la wa thabata al-mutaakhir fa huwa an-nasikh wal akharu mansukh wa illa fa at-tarjih thumma at-tawaqquf. Ini satu kaedah lagi. Dia kata kemudian hadis yang makbul, hadis yang diterima, perawinya bagus, in salima minal mu'aradah fa huwa al-muhkam. Hadis sahih kalau tidak disanggahi oleh hadis yang lain, maka hadis yang tak disanggahi itu kita panggil muhkam.
Hadis muhkam, maksudnya tak ada hadis sahih yang muhkam, tidak ada sanggahan daripada dalil yang lain. Fa in urida bimislihi, kalau hadis yang diterima itu disanggahi dengan hadis yang seumpama dengan dia, status sama. Kita ada satu hadis sahih disanggahi oleh satu hadis sahih, maka dia kata Ibn Hajar, fa in amkanal jam'u fa mukhtaliful hadis. Kalau boleh untuk diharmonikan, maka kita panggil dua-dua tu mukhtaliful hadis. Kalau boleh nak diharmonikan. Contoh, kita jumpa hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang mana dia riwayat daripada Nabi. Nabi kata, la tastaqbilul qiblah bil gha'it awil baul wa la tastadbiruha. Jangan duk pandang kiblat bila buang air besar, jangan membelakangkan kiblat bila buang air besar dan air kecil. Maksud Nabi kata bila buang air besar ke buang air kecil, bila qada hajat ni jangan duk pandang kiblat, jangan duk belakangkan kiblat. Jangan. Tak boleh. So kita faham lah, Nabi tak bagi pandang kiblat, Nabi tak bagi belakangkan kiblat masa qada hajat. Faham Hadis riwayat Abu Ayyub. Kemudian kita jumpa riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, aku satu hari dalam Sahih Bukhari, satu hari aku naik bumbung rumah Hafsah, aku tengok Nabi tengah buang air menghadap kiblat. Jadi Ibnu Umar bukanlah nak skodeng Nabi, dia panjat tu kerana ada sebab lah kan, ada urusan lah. Tapi ternampak, kerana kan kakak Ibnu Umar ni Hafsah, Nabi kan suami kepada Hafsah, so Ibnu Umar ni kira adik ipar Nabi lah. Okey, maka mula-mula Nabi tak bagi, lepas tu Nabi buat. So berlaku percanggahan. Orang dia keliru, saya dulu keliru. Saya kata, apa beza mukhtalif hadis dengan syaz? Tadi kita belajar syaz kan? Syaz apa maksudnya? Perawi yang siqah meriwayatkan sesuatu hadis yang lebih siqah daripada dia kan, menyanggahi riwayat lebih siqah daripada dia kan. So apa beza syaz dengan mukhtalif hadis? Siapa tahu? Apa beza syaz dengan mukhtalif hadis? Mukhtalif ni dia dua-dua sifat. Jadi tu lain satu yang kurang juga. Syaz. Tak. Siapa tu? Syaz, tak juga, sebab kalau kita pergi pada tarjih, dalam mukhtalif hadis ni pun ada bab tarjih. Maksud tarjih, kita ambil yang kuat, kita buang yang lemah. Yang lemah dipanggil marjuh, yang kuat dipanggil rajih. Apa beza syaz dengan marjuh? Orang dia pening, saya dulu pening. Tapi saya bagilah kan, sebab saya tak nak tuan-tuan pening macam saya. Lama saya pening. Lepas tu bila belajar nak tanya takut, sebab guru Arab tak betul tanya kena gelak. Sebenarnya syaz ialah hadis yang sama, daripada guru yang sama, anak murid beza riwayat, tu syaz. Yang bab mukhtalif hadis ni hadis lain. Tadi kan hadis Abu Ayyub, yang ni hadis Ibnu Umar. Dua hadis berbeza, bila bercanggah sama sendiri masuk bab mukhtalif hadis. Tapi kalau hadis yang sama, riwayat beza, anak murid beza riwayat daripada guru yang sama, itu baru masuk syaz. Boleh faham? Boleh faham kan? Lepas ni boleh masuk exam. Dia kata kalau boleh untuk diharmonikan, maka dipanggil mukhtalif hadis. Aula, kalau tak boleh,
nak diharmonikan, jika dia kata jika kedua hadis tersebut tidak boleh digabungkan, maka hadis yang diguna pakai dikenali sebagai wasabatal mutaakhir. Bila dua hadis bercanggah, kita tahu yang mana yang lewat, yang mana yang awal. Dia kata wasabatal mutaakhir, maka yang lewat itu dipanggil nasikh, yang awal itu dipanggil mansukh. Macam hadis Abu Hurairah lah, yang dia kata, Nabi kata al-wudu mimma massatin nar, wajib berwudu bila makan atau minum benda yang disentuh api. Kemudian hadis daripada Jabir kata kana akhirul amrain an Rasulillah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Kana akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Jabir kata perkara yang akhir yang diterima daripada Nabi ialah meninggalkan wuduk selepas makan ataupun minum benda yang disentuh api. So, kita dapat tahu daripada hadis Jabir itu, akhirnya Nabi membatalkan hukum pembatalan wuduk dengan minum atau makan benda yang disentuh api. Kerana itu yang akhir daripada Jabir. Jabir bagi tahu, kana akhiral amrain. Nampak? Boleh nak? Kemudian dia kata, wa illa fattarjih. Kalau tak boleh, barulah pergi kepada tarjih. Barulah pergi kepada pilih salah satu yang mana yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat, kita ambil yang tu. Mana yang kurang kuat, kita tinggalkan. Summat tawaqquf. Tak boleh juga, sama kuat, tinggal dua-dua. Jangan pakai dua-dua. Tuan-tuan, ulama hadis ni dia ikhlas. Dia tak boleh, bila tak boleh, dia tak akan kata kalau dua-dua ni sahih dan dua-dua bercanggah, pilihlah mana yang hang suka kot. Tak boleh. Bila dua-dua tak boleh nak dipilih, dua-dua mempunyai kekuatan yang sama, maka pada ketika itu dua-dua jatuh, dua-dua gugur sehingga datang bukti lain. Tu ulama ahli sunnah. Ya? Ulama ahli sunnah dalam mendepani dalil-dalil yang bercanggah. Kemudian dia kata, summal mardud imma ayyakuna lisaqtin aw ta'nin. Dia kata, kemudian hadis yang ditolak. Tadi kita bincang hadis yang diterima. Yang ni kita bincang hadis yang ditolak. Kemudian dia kata hadis yang ditolak imma ayyakuna lisaqtin aw ta'nin. Ada hadis yang ditolak itu disebabkan oleh sanad yang terputus. Gugurnya perawi daripada sanad. Saqat masuk gugur. Baik. Au ta'an, ataupun tuhmahan pada kredibiliti perawi. So, kalau orang tanya, apa sebab daifnya hadis? Dua. Sama ada saqtun, gugurnya perawi daripada sanad, ataupun ta'nun, ataupun tomahan pada kredibiliti perawi. Okey. Wasaqtu imma ayyakuna min mabadi'i sanad min musannif atau min akhirih ba'da tabi'i atau ghairu zalik. Dia kata gugurnya perawi daripada sanad ni kadang-kadang daripada awal sanad, daripada penulis kitab hadis, ataupun di akhir sanad orang selepas daripada tabi'in. Dia sanad ni, dia salah silah kan. Katalah Imam Bukhari tulis kitab hadis, dia akan bawa sanad dia sendiri. Dia akan bawa sanad dia sendiri. Sanad yang terputus tu, kata Ibn Hajar, kadang-kadang terputus daripada awal, daripada penulis sanad, penulis kitab hadis, dan kadang-kadang di akhir, dan kadang-kadang di tempat lain, di tengah-tengah. Okey. Fal awal al-mu'allaq, kalaulah sanad tu terputus daripada awal, daripada katalah Imam Bukhari tulis hadis, dia bawa sanad, tapi sanad tak bersambung antara sanad yang ditulis dengan Bukhari, tak sambung, ada gap daripada awal, maka yang tu dipanggil mu'allaq. Boleh ke? Dulu saya masa belajar ulum hadis, belajar benda ni, saya tension.
kita hadis sahih, hadis hasan yang boleh pakai ni, nama tak banyak. Sahih, sahih li ghairi, sahih li zati. Hasan, hasan li zati, hasan li ghairi, kan? Tapi bila masuk tang dhaif, dia ada nama muallaq, ada nama mursal, ada nama mudallas, ada nama munqati', ada nama mu'dal, ada nama ma'lul, ada nama muttarib. Tu semua dhaif tu. Kena hafal semua tu sebab keluar exam. Pensyarah tanya, berikan definisi mu'dal, berikan definisi mu'allaq. Saya sampai fikir, saya kata, apa salah kita nak bincang banyak? Dhaif dah ni. Ha? Degree. Master dah tak ada masalah. Masa tu master kira dah bahasa Arab dah okey. Masa degree, nak hafal definisi satu hal. Sem pertama ambil subjek ni, tak menangis aku. Tapi jangan main tu kan. Sem pertama saya ambil subjek ulum hadis. Hafal. Keluar result 80. Ya main. Tu pun orang kata tak pandai lagi. Tak apalah, kita bukan nak pujian orang kan. Kita mengajarlah. Tak ada masalah. Nak kata kita tak pandai, memang kita tak pandai pun. Tapi pandai sikitlah daripada orang lain yang kata kita tak pandai. Okey. Hadis yang pertama tu dia panggil muallaq. Muallaq ni apa dia? Muallaq ni ialah hadis yang sanad dia ada perawi yang gugur daripada awal. Tuan-tuan, nanti kalau ada Sahih Bukhari kat rumah, yang Sahih Bukhari ni yang terjemahan tu dia ada macam-macam version. Cari version yang ada sanad. Jangan cari version yang dia buang sanad. Ada version, saya semalam kuliah di Penang, ada seorang tu dia beli terjemahan yang memang ada sanad. Itu bagus. Dia letak sanad siap-siap. Sanad Bukhari penuh dia letak. Jadi kalau buka Sahih Bukhari yang version macam tu, kita akan jumpa beberapa hadis yang Imam Bukhari bawa, tapi dia tak bawa sanad penuh. Yang ni dipanggil muallaqat fi Sahih al-Bukhari. Hadis-hadis muallaq dalam Sahih Bukhari. Kenapa dipanggil muallaq? Kerana Imam Bukhari bawa bukan untuk kata ia adalah hadis Sahih Bukhari, tapi Imam Bukhari bawa sebagai penyokong kepada hadis yang dia riwayatkan dengan sanad penuh. Contoh macam Imam Bukhari bawa satu riwayat dengan muallaq, dengan sanad terputus, dia kata qala Ibnu Abbas. Dia kata qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata. Ibnu Abbas ni siapa? Sahabat. Imam Bukhari siapa? Imam Bukhari kurun ke berapa? Kurun ketiga. So ada gap di antara Imam Bukhari dengan Ibnu Abbas. Dia ada gap. Kerana Imam Bukhari tak pernah jumpa Ibnu Abbas. So terputusnya sanad tu daripada awal. Daripada lepas Imam Bukhari sampai ke Ibnu Abbas. Maka sebab tu riwayat tu kita panggil muallaq. Sebab apa muallaq? Muallaq ni maksud tergantung. Seolah-olah macam hadis tu tergantung. Hadis ni dia macam pokok, nak sampai ke matan tu dia daripada akar sampailah ke pucuk. Matan tu pucuk lah Nabi tu. So penulis kitab hadis tu paling bawah akar, Nabi paling atas. Jadi bila daripada awal dah terputus, jadi pokok tu macam tergantung. Kerana tidak ada pemegang. Sebab tu dipanggil muallaq, tergantung. Kerana dia terputus daripada pangkal. Boleh? Berapa yang disyaratkan terputus ni? Tak syarat. Seorang perawi gugur daripada awal pun dipanggil muallaq, ataupun dia hilang semua sampailah ke Nabi. Yang penting dia hilang tu daripada awal, maka dia dipanggil sebagai muallaq. So kalau Imam Bukhari dia bawa riwayat muallaq dalam Sahih Bukhari tu, dia kata waqala an-nabi, berkata Nabi. Dia tak bawa sanad, muallaq. Kerana sanad dia terputus pada awal. Kalau Imam Bukhari bawa riwayat waqala Hisham ibnu waqala Hisham contohnya. Berkata Hisham,
Kan ada hadis bab muzik tu. Hadis bab muzik yang haram muzik dalam Sahih Bukhari tu kan dia kata dia riwayat daripada guru dia tapi dia tak kata guru dia sebut kat dia. Maka hadis tu dipanggil sebagai hadis mu'allaq oleh ulama. Sebab tu ada pertikaian tu. Ibn Hazmin dia kata riwayat ni dhaif kerana Imam Bukhari tak kata pun guru dia baca kat dia. Walaupun majoriti kata sahih hadis tu. Tapi Ibn Hazmin dia kritik kerana dia kata hadis mu'allaq. Sebab di antara Bukhari dengan guru dia tu ada gap. Kerana Bukhari tak kata dia ambil pada guru dia secara langsung. Hisham bin Ammar tu. Nampak? Satu perawi gugur pun dikira mu'allaq. Semua gugur sampai ke Nabi pun dikira mu'allaq. Ada satu riwayat Imam Bukhari bawa daripada Taus, daripada Mu'az. Dia bawa riwayat pun mu'allaq kerana walaupun disebut nama tabi'in, Taus, disebut nama sahabat, tapi di antara tabi'in dengan Bukhari tu ada gap. Daripada awal dia terputus. Banyak perawi yang hilang. Maka dipanggil mu'allaq. Habis tu mu'allaq dalam Sahih Bukhari ni semua sahih ke tak? Ada mu'allaq yang sahih, ada mu'allaq yang tidak sahih. Tuan-tuan nak tengok yang mana yang sahih, yang mana yang tak sahih? Pergi buka kitab Taghliqut Ta'liq yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab tu kita tak boleh kata Imam Bukhari tolak hadis dhaif secara mutlak. Tak boleh kata. Walaupun kita belajar dalam ulum hadis ni, Ustaz Syed pun belajar ulum hadis, dan kawan-kawan saya belajar ulum hadis. Kadang-kadang kita sebut pandangan, bila sebut tentang pandangan ulama terhadap hadis dhaif, maka dia akan bawa beberapa pandangan. Dia kata pandangan yang pertama menolak hadis dhaif secara mutlak. Pandangan ini adalah pandangan Al-Imamul Bukhari. Pandangan ini adalah pandangan Yahya bin Ma'in. Pandangan ini adalah pandangan Ibn al-Arabi. Pandangan ini adalah pandangan Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam kitab dia Al-Muhalla. So kita akan, dia orang akan sebut benda-benda ni. Tapi bila kita semak balik sebenarnya tak betul. Tak betul. Kerana Imam Bukhari tak tolak hadis dhaif secara mutlak. Dengar betul-betul ni. Depa duk tuduh saya anti hadis dhaif. Sahih Bukhari sahih. Dia sekarang ni kita bincang Imam Bukhari pakai ke tak hadis dhaif? Bukhari itu sendiri dia tolak hadis dhaif secara mutlak ke tak? Orang kata Imam Bukhari menolak hadis dhaif secara mutlak. Sebenarnya tak. Imam Bukhari pakai hadis dhaif, tapi dia pakai itu dengan disiplin. Dia bukan pakai secara mutlak, dia tak tolak secara mutlak. Dia pakai dengan disiplin. Sebab tu dalam Sahih Bukhari ada riwayat-riwayat mu'allaq yang dhaif. Memang dhaif. Ibn Hajar kata dhaif. Habis tu kalau dhaif pasal apa Imam Bukhari bawa? Imam Bukhari bawa sebagai penyokong kepada hadis sahih yang dia bawa dalam kitab sahih. Tuan-tuan biasa baca kitab adab mufrad. Imam Bukhari kan ada satu kitab adab mufrad kan. Dalam kitab adab mufrad pun ada beberapa hadis yang dhaif. Menunjukkan Imam Bukhari tak tolak habis hadis dhaif ni, tapi dia pakai dengan disiplin. Yang saya tak setuju tu bukan tak setuju penggunaan hadis dhaif. Saya tak setuju bila pakai hadis dhaif tak ada disiplin. Nampak? Dia ada beza tu. Bukan kita tolak hadis dhaif secara mutlak, tapi kita tak setuju orang pakai hadis dhaif tak ada disiplin, main pakai. Tak apa hadis dhaif ulama pakai, boleh beramal, tak boleh berhujah. Tak, kita nak pakai hadis dhaif kena ikut disiplin ulama. Yang dikatakan Ibn al-Arabi tak pakai hadis dhaif secara mutlak, pergi tengok kitab Aridatul Ahwazi yang ditulis oleh Ibn al-Arabi. Ada beberapa hadis dhaif yang dia pakai. Pergi tengok kitab Al-Muhalla Ibn Hazmin, ada beberapa riwayat yang dhaif yang dia pakai. Tapi dia pakai dengan disiplin lah. Dia pakai dengan disiplin, dia bukan pakai dengan sembrono je. Disiplin yang diletakkan oleh para ulama, menggunakan hadis dhaif itu bukan untuk sandaran utama dalam hukum, hanya sekadar istiqnas, hanya sekadar untuk menyokong riwayat yang sahih. Dia macam ni tu. Katalah ada satu riwayat hadis sahih yang mana ulama berbeza pendapat tentang maksud dia.
Ada yang kata maksud dia macam ni, ada yang kata maksud dia macam ni. Kita sebagai orang yang nak pilih mana-mana pendapat ulama, kita akan tengok dari sudut kekuatan sama kuat. Boleh faham macam ni, boleh faham macam ni. Jadi kita nak pilih salah satu, antara cara kita boleh pakai ialah dengan kita mengambil hadis yang daif ringan, bukan daif berat, bukan munkar, bukan syadz, bukan matruk, bukan ma'lul, bukan muttarib, tapi hadis daif yang ringan. Kita boleh ambil hadis daif yang ringan macam muallaq, macam mursal ni, muallaq ni, sanad terputus ni. Kita boleh ambil, kita jadikan sokongan. Bila mana ada hadis daif menyokong salah satu pandangan ulama, dia hadis tu sahih. Ada hadis sahih, ulama beza faham tu beza. Ada hadis daif sokong satu pandangan daripada pandangan ulama, kita boleh guna untuk memilih satu pandangan. Boleh faham? Itu di antara kegunaan hadis daif, boleh. Dia bukan jadi sandaran utama. Sandaran utama hadis sahih tadi. Contoh yang lain saya bagi. Tuan-tuan biasa dengar tak orang berwuduk ni, kalau dia katalah ada balutan simen ke apa, dia boleh sapu atas balutan. Apa sandaran dia? Yang kata boleh sapu atas balutan? Sandaran utama sebenarnya sapu atas khuf. Qiyas. Hadis sahih sapu atas khuf. Kalau sapu atas khuf boleh, sedangkan tidak ada uzur, apatah lagi sapu atas simen? Atas simen ni sakit. Lebih utama untuk boleh. Okey. Kemudian bila kita baca kitab fiqh, kita tengok ulama letak riwayat Ali. Yang mana riwayat Ali itu tak sahih. Tapi tetap letak. Pasal apa letak? Sokongan kepada qiyas. Istiqnas yang ni dipanggil dalam istilah usul fiqh, istiqnas. Apa lagi peranan hadis daif? Masa dah habis ni? Sikit je. Ada lagi peranan hadis daif. Apa lagi peranan hadis daif? Pertama sekali peranan hadis yang kedua, peranan hadis daif bila ada dua hadis yang nampak macam bercanggah. Dua hadis nampak macam bercanggah. Kita boleh guna hadis daif untuk mengharmonikan dua-dua. Tapi daif tu daif ringan lah. Contoh, ada satu riwayat sahih bagi tahu Nabi satu hari masa dia pergi perang Tabuk ke Hudaibiyah, gitulah, Hudaibiyah. Masa dekat Hudaibiyah, sahabat-sahabat ni duk cedok telaga sampai kering air telaga. Tapi sahabat semua pakat dahaga. Maka riwayat tu kata Nabi minta anak panah. Nabi minta anak panah, ambil anak panah, Nabi letak dalam telaga tu, air. Lepas Nabi letak anak panah, air bertambah. Ada satu lagi riwayat yang sahih menyatakan peristiwa yang sama, tapi dia kata Nabi tak minta panah, Nabi minta bekas air. Kemudian Nabi kumur, Nabi luahkan dengan mulut dia dekat dalam telaga. Air bertambah banyak. So dua riwayat ni beza. Mana satu betul ni? Letak anak panah ke luah dalam telaga? Kita jumpa satu riwayat yang daif. Tapi daif itu daif ringan lah. Dia bagi tahu rupanya Nabi buat dua-dua. Dalam riwayat yang daif tu dia sebut Nabi minta, Nabi ambil air, Nabi luah, lepas tu Nabi ambil anak panah, Nabi letak. Riwayat tu riwayat yang daif ringan kerana sanad dia terputus dari riwayat Urwah. Maka kita boleh mengharmonikan dua-dua Nabi buat. Kalau dua-dua Nabi buat, pasal apa perawi hadis sahih tak riwayat? Itu persoalan dia. Nabi duduk dalam kem tentera. Kadang-kadang perawi ni dia datang dia tengok Nabi ambil anak panah. Lepas tu dia riwayat apa yang dia nampak. Sebab bukan Nabi cakap, Nabi buat. Dia tengok separuh. Yang kata Nabi luah saja tu, mungkin lepas Nabi luah tu dia pergi tempat lain. Kan manusia. Maka dia riwayat separuh yang dia nampak. Perawi yang daif ni, dia mungkin dapat daripada orang yang lihat semua, tapi masa dia baca hadis tu dia kata malas nak baca sanad penuh, aku baca sanad terputus ya. Maka sanad terputus tu telah memberikan kita ruang untuk kita pakai dua-dua hadis yang sahih. Boleh pakai hadis dhaif ni. Jadi jangan duk katalah saya ni anti hadis dhaif.
Dosa tuduh orang tanpa bukti. Kan? Okey, wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung nanti. Ya. Okey. Sebenarnya riwayat yang sahih hanya daripada Nabi hanya menyebut kullu fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Yang kata wa kulla dalalatin finnar, pendapat yang tepat ia tidak sahih daripada Nabi, ialah kalam Umar. Ya. Wa kullu bid'atin dalalah. Doktor, kalau Nabi tak boleh dilukis, adakah sahabat juga yang sama? Nabi tak boleh dilukis ni sepakat para ulama. Kerana Nabi ni batang tubuh dia pun special. Tak boleh dilukis. Tapi kalau sahabat yang lain, dia macam hukum potret lah. Ulama beza pendapat tentang hukum potret ni. Kita buat potret orang kan? Hukum dia apa? Sebahagian ulama kata haram, sebahagian ulama kata makruh. Selagi mana potret yang berbentuk musattah, yang atas apa? Atas lembaran, dia bukan jenis yang ada bayang. Dia bukan 3D. Kalau 3D memang confirm haram lah. Tapi sebenarnya mujur lah, sahabat ni tak lukis gambar sahabat. Tara lukis gambar ulama-ulama yang dianggap wali pun orang dah gitu gila pergi tabaruk dengan gambar ni. Cuba bayangkan kalau kita ada gambar Abu Bakar, tak jadi kerja, tabaruk dengan gambar tu saja. Tuan-tuan, saya terkesan dengan kalam seorang doktor pensyarah daripada, dan akhirnya dia ni jadi menteri dekat Jordan. Dia ni pensyarah syariah di Ahlul Bait. Nama dia Dr. Muhammad Al-Qudah. Muhammad Al-Qudah yang jadi menteri, wazir syabab kan, menteri belia di Jordan. Dia sebut satu perkataan yang sangat bagus. Dia kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah membina mana-mana tugu, mana-mana bangunan, dan tidak pernah minta muka dia dilukis. Tak pernah minta. Tetapi sejarah tetap mengenang perjuangan Umar dan jasa dia kepada rakyat dia. Dan orang kenang Umar Al-Khattab bukan kerana terpaksa. Orang kenang dia kerana sumbangan dia kepada rakyat. Jadi kita kena ingat lah, nak jadi pemimpin ni kena bagi sumbangan, baru orang kenang. Bukan buat bangunan untuk orang kenang kita. Kama Atatürk berapa banyak patung dah. Orang kenang, tapi kenang bukan untuk puji, kenang untuk keji. Jadi sebenarnya Islam tak perlukan potret ni. Islam tak perlukan gambar tokoh ni. Kerana agama kita bukan agama yang yatamahwar fi ashkhasin muayyanah. Agama kita bukan hanya berpusat pada tokoh tertentu. Islam milik semua. Kita sayang Al-Imam Syafi'i, kita sayang Imam Malik, kita sayang semua para ulama yang telah berjuang untuk mengembangkan ajaran Islam. Cuma kita maafkan kesilapan dia orang, seperti mana kita pun banyak kesilapan. Maka sebab itu kalau boleh jauhkanlah potret ni. Dan saya pun sebut pada kawan-kawan saya, kata jangan dok ambil lah gambar saya lepas tu pergi buat apa? Pergi buat DP Facebook ke apa, menunjukkan sangat-sangat taksub. Jangan. Sebab kita tak suka agama kita dengan tokoh. Agama kita berdasarkan kepada hujah, kepada pemikiran. Satu hari nanti Allah Ta'ala matikan saya. Satu hari nanti Allah Ta'ala matikan ustaz-ustaz kita, asatizah kita. Apa tu kalau mati kita nak buat apa? Akan datang tokoh yang lain. Akan datang asatizah yang lain. Tinggallah potret-potret ni. Duk lukis-lukis ni tak mau. Tapi kalau fotografi gambar sendiri letak kat dinding tu, adalah pasal. Dapat master ke dapat PhD ke letak kat dinding sendiri. Yang tu ada pasal, walaupun ada ulama tak setuju. Kan? Tapi ada sebab lah nak bubuh. Bukan takdis pun. Dia nak kenangan dia lah. Tapi kalau letak gambar ulama, walaupun ada yang kata nak memberikan semangat, tapi sebenarnya kita tak perlu benda tu.
Ya. Okey, kalau melukis tu lain. Kalau sekadar kita ambil gambar, saya ada tanya kepada seorang ustaz di Malaysia baru ni. So ada orang awam ambil gambar ni, dia cakap dia tak begitu mampu, dia tak ambil gambar lah. Lepas tu dia tanya ustaz, boleh ke? Dia kata ini orang awam bagi dia, jadi dia merhatikan gambar. Jadi kalau untuk ustaz sendiri, pandangan ustaz, Fotografi. fotografi saya tanya kepada dia, bagi dia tak boleh. Lepas tu saya tanya bukan dah syek. Kalau saya ni kata boleh, dia tak benar kalau kita nisbahkan kepada Syekh Saleh saya mengatakan boleh fotografi. Jadi kita tanya tak siapa yang daripada ulama salah yang mengatakan boleh dan siapa yang mengatakan tak boleh. Mungkin tak boleh buat sikit dan bersekilah dan mendekong sikit. Okey, pertama sekali, fotografi ni memang tak adalah ulama salaf yang bincang, sebab zaman salaf tak ada kamera. Jadi bila tak ada, benda ni benda baru. Ulama salafi. Ulama semasa berbeza pendapat tentang hukum fotografi ni. Kerana orang Arab panggil fotografi ni taswir. Bila orang Arab panggil taswir, ada hadis sebut, inna ashaddan nas adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Daripada perkataan taswir, orang yang paling teruk kena azab di hari kiamat nanti golongan yang musawwir, orang yang buat taswir. Jadi bila ada Arab yang panggil fotografi itu dengan taswir, maka sebahagian ulama dia faham, dia kata taswir, oleh kerana ini taswir, maka dia termasuk dalam hadis larangan. Sebenarnya tak juga, sebab taswir zaman Nabi ni dia dua, sama ada pahat patung ataupun lukis dengan tangan. Jadi ulama yang kata fotografi termasuk, sebenarnya dia qiyas saja. Dia kata lebih kurang lah, bahkan gambar ni lagi cantik daripada gambar lukis, patutnya kena haram lah. Tapi ada ulama yang membenarkan. Ulama semasa ada yang membenarkan, bahkan majoriti membenarkan. Kerana dia kata fotografi ni dia bukan lukis. Fotografi ni dia tangkap cahaya. Dia tangkap aja. Seperti mana kita duduk depan cermin, dia hanya melantunkan cahaya. Cuma bezanya kalau dalam fotografi ni gambar tu kekal, depan cermin gambar tak kekal. Tapi pantulan tu ada. Pantulan tu ada. Habis tu kenapa yang diharamkan kita melukis tu? Dia kata, kan ada riwayat kata Allah Ta'ala nanti akan suruh orang yang buat patung untuk hidupkan balik apa yang dia ukir. Maka dia ada mudahah lil khalqillah, seolah-olah nak bagi sama dia punya ciptaan tu dengan ciptaan Allah, nak mencabar kuasa Tuhan. Tak boleh. Tapi orang yang tangkap fotografi ni, dia bukan nak cabar kuasa Tuhan, kerana apa yang ditangkap tu memang itu ciptaan Tuhan. Nampak? Dan saya tidak menafikan sebahagian daripada ulama Saudi, antaranya Syekh Saleh Fauzan, sangat keras, dia kata fotografi langsung tak boleh. Tak boleh kata. Syekh Albani juga antara orang yang kata tak boleh. Kita menghormati mereka. Tetapi saya, wallahu ta'ala a'lam, fotografi ni termasuk dalam umumul balwa. Benda yang kita tak boleh nak elak. Kita buat pasport, kena ada gambar. Kita masuk universiti, kad matrik, kena ada gambar. Ha? Salah, maksud dia, kita ada benda yang kita tak boleh nak elak pun. Kalau dia tak nak pun dia tak buat. Tapi saya berpegang pada pendapat fotografi ni tak termasuk dalam benda yang haram, kerana dia hanya tangkap cahaya saja. Kerana bukan semua orang Arab panggil fotografi itu taswir. Belah-belah Qatar dipanggil akas. Akas maksud dia, akas ni pantul. Pantul cahaya. Ulama Jordan ramai yang membenarkan, antaranya Syekh Syuaib Al-Arnaud. Syekh Syuaib Al-Arnaud, bila kami tangkap gambar dia kata tunggu ya, aku ambil jubah. Dia tengah pakai t-shirt kat rumah, kami belajar dengan dia kan. Kami datang rumah dia seminggu sekali, dia pakai t-shirt biasa. Bila nak tangkap gambar, Syekh nak tangkap gambar, ya, dia ambil jubah aku, piah gini. Lepas nak gambar tu, memang aku nak tengok gambar, oh tak handsome lagi sekali. Syekh Al-Naud Salafi.
Seperti ni. Kami tak berani nak selfie dengan dia. Apa hukum mengedarkan tabung ketika khutbah Jumaat? Saya tak setuju benda ni. Saya tak setuju. Khutbah Jumaat lah. Selain daripada khutbah tak apa, sebab khutbah ni kena fokus kan. Sebab tu kalau pergi negara Arab, dia tak buat benda ni. Dia tak ada edar tabung ni. Lepas pada Jumaat, dia akan letak orang untuk kutip. Lepas tu orang tu cakap lah, tabarra'u ya ikhwan kan. Dia kata, dermalah untuk masjid ini. Dia katakan, dermalah. Ma nafada malun min sadaqah. Duit tidak akan berkurang dengan sadaqah. Sambil dia baca hadis, orang pun dengar hadis kan. Itu lagi bagus. Apa pandangan doktor tentang cerita seksa alam kubur, amalan baik seperti dalam rancangan dalam radio IKIM pada petang Khamis setiap minggu? Ada hadis tentang seksa kubur secara terperinci. Ada hadis tentang tu, tapi tidak sahih, sanad dia dhaif, dan kita baca dulu sebelum ni. Tapi kalau pertama sekali saya tak dengar IKIM lah. Riwayat tu saya tak dengar, saya tak tahu, saya tak boleh nak komen. Tapi ada beberapa riwayat tentang azab kubur ni, yang mana azab kubur ni di sisi ahli sunnah hadisnya mutawatir secara maknawi. Kerana terlalu banyak riwayat tentang azab kubur, yang mana kalau ada azab kubur yang bercerita, ataupun ada hadis yang bercerita tentang azab sesuatu, dosa yang telah sabit dalam hadis yang sahih, cuma dia bagi tahu azab, dan azab tu tidak terlalu mujazafah, dan dhaifnya dhaif yang ringan, boleh digunakan dalam tarhib untuk memberikan ancaman. Tak apa. Ya? Tidak mengapa. Tapi kalau hadis itu taraf yang terlalu dhaif atau palsu, tak boleh lah. Kalau dhaifnya dhaif ringan, bercerita tentang azab, tentang satu dosa yang telah datang dalam hadis yang sahih. Dia kata makan riba macam ni, dia punya azab. Tapi dhaif ringan, tak apalah, untuk tarhib, untuk memberikan ancaman, untuk memberikan amaran, tak apa. Wallahu a'lam. Apa ni? Salam, maaf Tuan Zul mencelah sikit. Buat perhatian semua, rasanya kita semua dah tahu siapa dia Dr. Uzaimin dan yang seangkatan dengannya. Jadi Tuan mau ikut? Ya ikutlah. Tapi jelas saya nasihatkan seluruh umat, hindarilah mereka-mereka yang syadid. Majoriti ulama' dan rakyat Malaysia menolak pendapat dan pandangan mereka-mereka ini. Tengah hot sekarang ni, perasan tak? Tuan-tuan dengar saya mengajar malam ni. Ada tak yang saya sebut benda yang tidak disandarkan para ulama? Ada? Saya buat kepala saya sendiri ada. Kecuali dalam bab khutbah Jumaat tabung ni. Sebab tabung ni ada hadis Nabi kata, nak bercakap dengan sahabat sebelah suruh dia diam pun tak boleh, suruh fokus. Saya tak setuju. Tapi kalau orang buat juga, tak apa, kita berlepas diri. Tapi selain daripada tu, saya bawa pandangan para ulama. Tak setuju, okey lah tak setuju. Tapi nak kata syadid, kita ikut ulama. Baru ni saya pergi Kelantan. Baru ni. Buatlah pelancaran kan, buku. Walaupun ada orang tak puas hati, sebab buku saya itu best seller. Sebab dah 14,000 dah unit dicetak. 14,000 lah. Cetakan ketiga, tak sampai 2 bulan. Alhamdulillah. Bukan kerana saya yang tulis, tapi kerana orang nak tahu tentang hadis. Itu kelebihan sunnah. Bukan sebab saya. Tak. Banyak lagi buku bestseller yang lain. Okey. Tak apalah yang tu. Ada satu orang hamba Allah datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, susun buku ni macam mana? Saya kata, saya susun ikut keutamaan. Yang mana paling glamour, paling banyak orang tanya, saya letak depan. Tuan-tuan baca buku saya tu. Hadis nombor 1, hadis pasal apa? Hadis pasal tentang hadis jima' kan, mengikut hari kan. Betul? Tu ramai orang tanya. Memang menarik hadis tu. Sebab dia orang takut lah kan, jenuh pula nak kena kira hari.
Sebab kadang-kadang kita tak peduli pun hari apa kan. Ramai yang tanya, so saya letak depan lah. Yang mana yang paling kurang tanya, saya letak belakang. Okey? Dia kata tak boleh gitu. Patutnya letaklah hadis palsu satu tempat, hadis dhaif satu tempat. Buat macam ni, campur-campur ni, ada yang dhaif letak selang-selang dengan palsu, tak amanah ilmu lah. Dia kata gitu. Saya kata, Ustaz, kalau Ustaz baca buku-buku hadis yang lama, yang silam, kadang-kadang hadis hasan dia letak tengah-tengah hadis palsu. Baca La'alil Masnu'ah, baca Maqasid Hasanah, baca Kashful Khafa. Ini semua kitab-kitab hadis. Kadang-kadang hadis yang hasan pun dia letak tengah-tengah. Yang penting hadis tu glamour. Cuma adalah yang disusun ikut alif bata, nak bagi mudah orang baca. Tapi dia tak bezakan palsu satu tempat, alif palsu satu tempat, yang tak palsu satu tempat. Tak, campur. Alif semua letak satu tempat, palsu ke apa campur semua. Saya hanya mengikut para ulama. Dia kata, sebab saya tanya dia, takkan ulama tidak amanah ilmu? Yang tu lain. Tu dulu punya hal. Sekarang tak boleh macam tu. Sekarang kita pening. Kita ikut ulama pun tak amanah ilmu. Dia tak ikut ulama, sangat amanah. Kononnya lah. Saya tak faham. Lepas tu saya kata lah, takkan saya ikut ulama saya tak amanah ilmu? Itu dulu lain. Saya pun heran. Takkan ulama dulu tak amanah ilmu? Lepas tu dia kata tak boleh gitu. Kita kena buat yang macam ni lah. Tapi tak apalah cadangan dia. Tapi saya memang sengaja tak nak buat hadis palsu satu tempat, hadis dhaif satu tempat. Apa sebab? Sebab yang paling besar, kalau kita letak palsu satu tempat, hadis dhaif satu tempat, orang akan baca belah palsu kan? Orang tak baca habis buku. Orang pilih. Kalau kita letak palsu dengan dhaif satu tempat, bercampur, orang akan baca pada awal sampai habis. Sebab orang nak tahu semua. Yang ni dhaif, yang ni palsu. Akan baca semua. Macam sebab tu Quran dia campur-campur. Mana ada Quran surah Hudud je? Surah Hudud semua. Surah Musa semua. Mana ada, dia campur-campur supaya orang baca keseluruhan Quran. Kalau orang keliru, dia punya pasal lah. Pasal dia tak baca. Siapa suruh tak baca? Aku dah tulis dah. Orang lain tak keliru pun, satu dua orang yang keliru, tiba-tiba nak kena marah orang yang menulis. Kita menggunakan metodologi yang dimulakan oleh para ulama. Tak ada masalah, tuan-tuan. Kita nak beza pendapat, kita boleh beza pendapat. Tapi nak kata kita buat kepala sendiri, kita buat ajaran sendiri, yang tu tak betul. Video saya banyak, kuliah saya banyak. Hari ni pun saya tak larat pernah berkuliah. Tapi kesian tengok orang datang. Saya pun datang kat saya pun saya penat hari ni kan. Jalan pun tak pun nak betul ni. Sekejap lagi tuan-tuan tolong pakai urut saya sikit. Wallahualam, insya-Allah. Tapi saya tak ada masalah yang tu. Biarlah orang nak cakap apa cakaplah. Hidup kita tak lama, dia menambah pahala insya-Allah. Itu je. Begitu sahih ke tidak? Tidak ada ni puasa Rejab. Tidak ada satu pun riwayat yang sahih menurut Ibn Hajar, menurut Ibn Qayyim. Dengar betul-betul. Ibn Hajar mengatakan, Ibnul Qayyim mengatakan, tidak ada satu pun hadis yang sahih, fadilat yang sahih berkenaan dengan puasa Rejab secara khusus. Tetapi yang ada puasa bulan haram, yang mana Rejab termasuk dalam bulan haram. Itu yang ada dalam riwayat Nasa'i. Wallahu ta'ala alam. Yang kata siapa? Ibn Hajar dan Ibnul Qayyim, bukan Rozaimi. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Kalau saya terkasar bahasa, saya minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.